Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil azim. Alhamdulillah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat. Yang dihormati pengurusi surau Al-Iman Tambalan Kuas, Encik Yusuf bin Ibrahim, Timbalan pengurusi surau Al-Iman Tambalan Kuas, Encik Hisham bin Musa. Yang diraikan lagi dihormati Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan jemaah sekalian. Saya sebagai pengurusi majlis pada malam ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaah yang sudi hadir pada malam ini. Kita bersyukur pada malam ini pihak surau telah menjemput seorang tetamu yang amat dikenali, iaitu Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, untuk memberikan panduan dan nasihat kepada kita semua. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kembali semula ke rumah mereka. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kelebihan-kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Kerana tanpa ilmu khasnya, ilmu agama, kita tidak akan dibimbing. Kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah. Apabila kita tidak mengaji, apabila kita tidak datang menuntut ilmu, maka kita tidak dapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pilih siapa guru yang sebenar. Kerana dunia yang akhir zaman ini, kita diancam oleh puak-puak Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhati-hati apabila memilih guru kita. Kerana takut silap memilih guru kita, kerana guru itu akan membimbing akidah kita. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga dengan dunia hari ini, Yahudi sedang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedang mengancam umat Islam kerana mereka nak bagi berpecahnya umat Islam. Kekuatan umat Islam adalah bersatu padu. Apabila kekuatan umat Islam sudah berpecah, maka mereka akan masuk, akan membuat puak-puak dan mereka akan menjadi tubuh untuk memecah belahkan kita semua. Untuk tidak melengahkan masa pada hari ini, saya menjemput Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan segala hormat, dipersilakan. Ya tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Ikram yang saya hormati, Dr. Ismail yang saya muliakan, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Malam ni kita forum kan? Ya, bukan ceramah Sekali saya berderah seorang saya pula. Forum Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena mengaku bahawa kita sekarang berada di akhir zaman. Sebab ada orang yang tak suka bila sebut tentang akhir zaman. Dan ada yang kata, aku ni duk dengar cerita pasal Dajjal daripada aku kecil lagi. Sampai lah tak keluar Dajjal pun.
Aku duk dengar cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj pada aku sekolah rendah. Lah aku jadi orang tua tak keluar pun. Dia kata aku duk dengar cerita lama lah. Tapi tak kiamat pun. Ada juga hak cakap lagu tu. Dia kata, tahu aku duk dengar cerita lama, tak main-main pun kiamat. Tuan-tuan yang saya hormati, sama ada kita suka atau kita tak suka, kita berada di akhir zaman. Segala tanda bahawa kita berada di akhir zaman telah berlaku, sedang berlaku. Malah kewafatan Rasulullah itu sendiri menandakan bahawa kita ni dah duduk di akhir zaman. Nabi Muhammad tu saja dilantik menjadi Nabi, kita tahulah bahawa dia adalah Nabi akhir zaman. Maka, kenalah terima hakikat. Sama ada kita bertemu ataupun tidak dengan kiamat, yang pastinya kita akan bertemu dengan kiamat untuk diri kita. Kiamat untuk diri kita sendiri, yang disebut sebagai kematian. Berapa ramai yang tak sempat jumpa Dajjal, berapa ramai yang tak sempat jumpa Ya'juj dan Ma'juj, berapa ramai yang tak sempat tengok Dabbatul Ard, berapa banyak yang tak sempat tengok matahari terbit dari barat, berapa ramai yang tak sempat nak tengok Malhamah Kubra, berapa ramai yang tak sempat nak jumpa dengan binatang yang dipanggil Dabbatul Ard, sebab dia telah menjumpai kiamat. Kiamat terlebih dahulu untuk diri dia. Nama dia ialah kematian. Kalau kita tak mau buat persiapan, dia kata aku dah lama dah cerita bab kiamat ni, tak sampai-sampai pun. Okey, hang tak nak cerita bab kiamat besar. Tolong cerita bab kiamat kecil yang berlaku pada diri hang bila-bila masa boleh berlaku. Ada yang mati tengah tidur, ada yang mati tengah makan, ada yang mati bawa kereta. Tambah sekarang ni tuan-tuan, kematian begitu mudah berlaku. Dan itu pun termasuk di dalam tanda-tanda akhir zaman. Orang yang mati dengan mudahnya. Pagi tadi duk elok, petang tak ada dah. Malam semalam kita duk minum dengan dia, mi udang depan, duk makan mi udang. Pagi besok lepas subuh dia faham tak ada tu lebih. Lah dia kata apa tak ada pula malam kemarin aku duk malam semalam aku duk makan mi udang dengan dia. Dia kata tu dengan udang pergi sikit. Jadi dia cakap ini nak tunggu tua baru nak mati. Nak tunggu sakit baru nak mati. Kematian yang mendadak, yang mudah-mudah, yang sehat-sehat. Jalan rebah, pintar rebah, main bola rebah, duduk di tempat kerja rebah, duduk dalam rumah berbuih mulut mati. Maka itu pun petanda-petanda akhir zaman. Banyaknya yang berlaku kematian-kematian yang mengejut. Tuan-tuan yang saya hormati, mungkin kita tak sempat jumpa tanda-tanda kiamat yang besar. Lan taqum as-sa'ah hatta tarawna qabla 10 ayat. Sama sekali tidak akan berlaku kiamat sehinggalah ditunjukkan kepada kamu 10 tanda yang besar. Lan maknanya sama sekali tidak. Sama sekali tidak berlakunya kiamat sehinggalah ditunjukkan kepada kita, berlakunya kepada kita 10 tanda. 10 ayat, 10 tanda-tanda. Fadzakara ad-dukhan, maka Nabi sebut akan keluarnya asap. Ad-dukhan, keluarnya asap. Wad-dajjal, akan keluarnya dajjal. Wad-dabbah, keluarnya binatang yang boleh bercakap. Wa yakhruj Ya'juj wa Ma'juj, akan keluarnya makhluk manusia, binatang yang nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akan keluarnya wa tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Ini semua tanda-tanda kiamat. Mungkin kita tak sempat jumpa. Mungkin dah keluar, kita tak jumpa. Kita tak perasan. Tapi apa pun tuan-tuan, belum tentu kita jumpa. Tetapi yang mesti kita jumpa ialah kematian. Yang tu kita jumpa dulu. Persoalan dia, adakah Dajjal itu hanya datang
waktu akhir zaman untuk menyesatkan kita. Itu kerja dia. Dia datang untuk menyesatkan kita. Ya'juj dan Ma'juj datang nak bunuh kita. Tetapi ingat, ada satu lagi makhluk yang kata Allah, dia musuh kita. Aduwwum mubin. Musuh kamu yang sangat jelas. Yang nak memastikan kita mati dalam keadaan ikut dia. Dan dia tak payah nak tunggu zaman Dajjal. Dia tak payah nak tunggu zaman akhir kiamat sana. Dia kacau kita setiap hari, setiap masa, setiap saat dan setiap detik sebelum kita mati. Nama dia ialah Iblis. Iblis inilah tuan-tuan yang akan bawa kepada kita kesesatan. Kita kadang-kadang duk tunggu Dajjal. Duk tengok petanda Dajjal. Di mana Dajjal nak keluar. Di mana Imam Mahdi nak keluar. Tapi kita terlupa tentang satu lagi makhluk yang sangat jahat. Yang Allah Ta'ala dia ni adalah musuh kamu. Dan ambillah Iblis sebagai musuh kamu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Makhluk yang bongkak, yang sombong. Yang tak mau tunduk kepada perintah Allah. Yang ni tuan-tuan 24 jam. Dia tak payah tunggu akhir zaman. Dia tunggu kita 24 jam. Tak jemu-jemu dah. Untuk menyesatkan kita. Yang ni yang kadang-kadang orang lupa. Duk cerita bab akhir zaman, cerita bab Dajjal, cerita bab konspirasi, tapi dia terlupa cerita bab Iblis. Macam mana Iblis menipu daya dia. Macam mana Iblis merosakkan manusia. Kita lupa nak belajar yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. 4 perkara yang akan menyesatkan kita. 4 makhluk, 4 benda yang menyesatkan kita. Pertama kata dia Iblis. Dia akan datang daripada arah depan, arah belakang, kiri kanan. Dia sumpah dah depan Allah. Aku akan datang kepada anak keturunan Adam. Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri ku mai. Aku sumpah. Pasal Adam ni lah aku jadi sesat. Pasal Adam ni aku diisytiharkan kafir. Maka aku pastikan anak cucu Adam akan rosak. Ini janji aku, kata Iblis. Allah kata buat. Kalau kamu boleh buat, kamu tak boleh goda anak cucu Adam yang ikhlas. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Nak selamat daripada Iblis, jadilah orang mukhlis. Jadilah mukhlisin. Selamat kita daripada godaan Iblis. Yang kedua kata Imam Ghazali yang akan menyesatkan kita. Apa dia? Dunia. Dia mari pada kita ni dunia yang menyeronokkan. Dunia yang melalaikan. Sehinggalah pada masa itu kita jadi lemah. Umat Islam jadi lemah. Yushikul ummamu an tada'a kama alaikum kama tada'a alaikum. Akan datang kepada kamu satu zaman. Kamu ni macam jadi talam. Duk makan nasi dan talam. Cuba tuan-tuan tengok orang duk mengadap makan, buka puasa lah, tangan bersipang siur duk ambil lauk. Kata Nabi, umat Islam jadi macam jadi santapan rakus orang duk makan umat Islam. Rakus orang merosakkan umat Islam. Ala qas'atiha. Seolah-olah duduk atas talam hidangan. Sampai sahabat Nabi bertanya pada Nabi, adakah kami sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yawma idzin. Pada masa itu kami sikitkah ya Rasulullah? La bal antum katsir. Kamu pada zaman itu ramai, kata dia. Tapi kamu ni ramai macam buih. Dan kamu pula dilanda dengan satu penyakit, nama dia penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan ialah cinta dunia dan takut pada mati. Maka perkara kedua yang akan menyesatkan kita tuan-tuan ialah dunia. Hari ini tuan-tuan boleh tengok. Dunia, cinta pada dunia, cinta pada kebebasan, cinta kepada perkara-perkara yang bukan-bukan. Dia boleh merosakkan iman, boleh merosakkan akhlak. Yang ketiga yang merosakkan, menyesatkan kita apa dia? Hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu.
Dan yang keempat yang akan merosakkan kita ialah kawan kita sendiri daripada kalangan manusia. Dan berapa ramai tuan-tuan yang jadi sesat kerana mengikut kawan. Tak semayang dah dia lah ni. Pasal dia belajar dengan satu kawan, tak payah semayang. Tak puasa lah dia. Sebab apa? Dia belajar dengan satu guru, tak wajib puasa. Hari ni orang Melayu kita tuan-tuan, dia tak mau sunat anak-anak dia. Saya jumpa ramai dah. Bapak-bapak yang tak nak sunatkan anak perempuan dia. Dia kata tak wajib lah, tak apalah, ini menyeksa orang perempuan lah, dia tak nak. Dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, kalau saya tak nak sunat anak saya, Ustaz nak kata apa? Saya nak kata apa bukan anak saya, aku suka hang. Kalau saya tak sunat anak saya, Ustaz nak kata apa? Mana aku tahu anak hang. Dia kata ni tak betul tak? Apa dalil tak betul? Saya tanya dekat dia, apa dalil tak betul bang? Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kemudian bila dah lahir, disuruh sunat pula. Kalaulah sunat tu bagus, daripada mula beranak dah sunat dah. Pasal apa bila dah besar baru nak sunat? Allah kata manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Apa ni? Dalam Quran kata, ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Mai besar budak kena sunat. Mai kena potong. Ni mai cerita apa? Oh, sudah tuan-tuan. Saya kata, abang, mai tangan. Mai tangan. Dia pun tunjuk tangan dia. Abang potong kuku. Potong? Pasal apa potong? Potong panjang. Potong buat apa? Allah jadikan kuku ni sebaik-baik kejadian. Potong buat apa? Biarlah dia panjang. Makan nasi tak boleh. Berguling kuku. Bawa kereta pun tak boleh. Kuku panjang. Tahu tak apa? Pak siapa abang potong kuku? Sebab Nabi suruh potong. Pak siapa abang pergi sunatkan anak abang? Pasal Nabi suruh sunatkan. Yang ikut Nabi itu pun ada dalam Quran. Mengikut Nabi, taat kepada perintah Nabi itu ada dalam Quran. Jadi bila Nabi suruh sunat, sunat saja. La ilaha illallah. Hari ini tuan-tuan, manusia jadi sesat sebab dia ikut manusia. Sebab tu carilah guru yang betul-betul. Macam saudara Ikram sebutkan tadi. Mai mengaji elok-elok. Tak ada kitab elok-elok. Jangan guna logik akal. Saya jumpa satu lawyer perempuan. Dia cerita bab keluarga, rumah tangga bahagia. Dia kata, tuan-tuan, jangan ambil contoh Nabi Muhammad jadi suami misali, bapa misali, jangan. Nabi Muhammad bukan contoh yang baik untuk jadi bapa. Pasal apa? Dia tinggal Khadijah, dia tinggal anak-anak dia, dia pergi duduk dalam gua Hira. Apa punya suami tinggal isteri, apa punya bapa tinggal anak-anak, dia duduk dalam gua berkhalwat. Dia tinggal anak-anak dia. Macam ni kah contoh bapa yang baik? Nabi Muhammad bukan contoh yang baik. Gila orang ni tuan. Bukan kata gila babi ni. Babi pun tak gila macam dia. Sesat dah tuan-tuan. Dia boleh kata Nabi Muhammad tu sesat. Tak boleh diikut. Bukan contoh yang baik sebagai bapa. InsyaAllah kita sambung bab ni selepas ini. Wallahu a'lam. Allah. Okey, saya ambil satu poin daripada apa yang Datuk kata pada tadi. Jangan ambil Nabi sebagai bapa misali. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harapkan amalan kita, kalau harapkan ibadah kita buat, kita tidak akan mampu masuk dalam syurga. Kerana kita nak masuk dalam syurga, kita akan ambil syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan masuk syurga. Kita tengok cara kita ibadah dengan cara Ahlul Baitnya ibadah macam mana. Tidur mereka adalah tahajud. Tidur kita tidur atas tilam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di hari kiamat nanti, kita akan mencari siapa yang boleh memberi syafaat pada kita nanti. Kita bertanya kepada seorang nabi. Mereka kata Muhammad. Dan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita ini adalah umat yang beruntung kerana kita dapat menjadi umat Muhammad, umat yang pertama akan masuk syurga dahulu. Tanpa melengahkan masa, saya memberi pusingan yang kedua kepada Datuk Ismail. Ya, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara Ikram yang saya hormati, tetamu undangan kita yang berbahagia, Datuk Kazim Ilyas, Ahli Jawatankuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama saya tidak tahu bahawa di sini tempat duduk saya pada malam ni. Dan yang kedua juga, saya pun tak tahu bahawa saya menjadi sebahagian daripada panel pada malam ini. Walau apapun, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau. Dan saya kira ini pertama kali saya berada satu pentas dengan ikon masyarakat, ikon yang menjadi tauladan kepada ramai di antara kita, iaitu Datuk Kazim Ilyas. Sangat popular, jadi saya rasa sangat terhormat untuk berada di atas pentas ini. Dan saya kira pada malam ini tajuk kita adalah kesesatan dan peperangan akhir zaman. Bersediakah kita? Saya kira dalam kita sama-sama faham bagaimana dunia kita pada hari ini. Kita sama-sama faham yang disebut 4 perkara oleh Yang Berhormat Datuk tadi, Yang Berbahagia Datuk tadi, dengan dugaan daripada yang sama-sama kita maklum, iblisnya, dunianya, payah nak lepas. Dunia ni payah nak lepas. Cakap senang, tapi nak lepas susah. Dengan kawan-kawan juga kita sangat bermasalah. Jadi sebab tu saya kira adalah penting kepada kita. Apatah lagi, sebagaimana yang disebut juga oleh Yang Berbahagia Datuk tadi ni, sekarang kematian itu tidak mengira umur sangat. Kawan-kawan kita selepas COVID ni, kawan-kawan saya sendiri, 30-an, 40-an. 30-an, 40-an telah dijemput oleh Allah. Siangnya sihat. Ada seorang sahabat baik saya meninggal pada malam raya. Terkejut dengan raya yang terkejut. Dia pergi masjid nak bayar zakat, beratok. Saya kira orang Al-Ustaz semua tahu. Beratok, jatuh dan meninggal di situ. Awal 50-an. Jadi Allah boleh tarik kita pada bila-bila masa, itu kawan kita, dan Allah boleh tarik kita pun pada bila-bila masa. Jadi sebab tu saya kira sangat penting kita sebagai umat Islam berhadapan dengan semua musuh-musuh yang disebut oleh Yang Berbahagia Datuk tadi. Sudah tentu kita perlu membina suatu jati diri, membina kekuatan kita sendiri. Dan saya kira di depan kita ada anak-anak bermula daripada umur yang sebegini. Seharusnya kita membina kekuatan kita sendiri untuk memastikan bahawa dalam suasana dunia yang sebegini kita mampu untuk memilih. Kita mampu untuk mengenal pasti yang mana musuh, yang mana lawan, yang mana patut kita berada pada posisi kita yang sepatutnya ataupun di sebaliknya. Jadi sebab tu saya kira program-program yang seumpama ini, program-program yang memberi penerangan kepada kita, program-program yang memberi kefahaman kepada kita, program-program yang perlu untuk kita hadir untuk memastikan kita faham daripada guru kita. Kadang-kadang kita belajar banyak sangat hari ini. Kita pun sangat bercelaru kadang-kadang. YouTube lah, macam-macam kita tengok. Jadi sebab tu kita mengharapkan sungguh-sungguh, apatah lagi warga DUN saya,
DUN Penggalan Kundur ini, kita harap sungguh-sungguh untuk kita menjadi satu masyarakat yang baik dengan kita mendekatkan diri kita dengan rumah-rumah Allah. Hari ini di Pekarangan Surau, inilah tempat untuk membina kekuatan jati diri kita. Suraunya, masjidnya, dengan kita membina kekuatan diri kita melalui jemaahnya, semayang berjemaahnya. Jadi saya kira kalau kita mampu bina kekuatan kita ini, insya-Allah, walaupun kita berhadapan dengan musuh-musuh yang banyak tadi, yang kita kena pasti kadang-kadang kita tanpa niat kita, tetapi kita terdorong. Tetapi dengan ada jati diri tadi, kita kenal kita tahu di mana kita. Dan pada masa itu insya-Allah kita mampu, walaupun kita mungkin juga tergelincir, tetapi insya-Allah akhirnya dengan sedikit ilmu yang ada pada kita, kita mampu untuk tarik semula dan untuk berada di landasan yang betul. Jadi saya kira sangat penting usaha-usaha yang dibuat, usaha-usaha sebegini yang dibuat. Jadi saya ucap tahniah kepada pihak surau. Surau Lengkuah ni yang saya kira di antara surau yang sangat aktif. Teruskan. Dan saya ucap tahniah, saya kira itu saja di pusingan ini, Datuk. Kalau ada lagi lepas ni, wallahualam. Jadi itu saja pengurusi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ismail bin Saleh atas pengkongsian sebentar tadi. Dan minta hadirin dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta yang mana ada bawah motor apa semua mai duduk di tikiak. Di kain di hadapan, insya-Allah. Sebab kita nak bagi ruang yang mana tak dapat duduk lagi di luar sana. Tanpa melengahkan masa, kita memberi sehabis masa kepada Datuk untuk perkongsian ilmu majlis. Dengan ini mempersilakan. Terima kasih pada saudara Ikram, terima kasih pada doktor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tadi Ikram bisik dengan saya, nanti Ustaz Parabih sampai pukul 11. Saya kata tak boleh, Datuk. Besok ada orang melawat di sekolah saya. Ada 800 orang nak main melawat. Jadi saya kena balik awal ke Ipoh, tuan. Jadi pukul 11 suruh dia seorang ceramah, tuan. Tuan-tuan pun nak balik. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya tertarik dengan apa yang Datuk Doktor sebutkan tadi tentang kepentingan kita berjamaah. Kepentingan kita di akhir zaman ini menggunakan surau, menggunakan masjid sebagai tempat perpaduan kita. Tempat untuk mencari sesuatu yang benar, ilmu yang benar, untuk menapis dan menepis sesuatu yang tak betul. Kerana perangai kita di akhir zaman yang tak betul ini orang minat. Dulu ada orang minat ayah bin ayah pan. Pakat duk percaya dia. Sampai dia duduk atas kerusi, orang letakkan kaki dia dalam besen, orang siram kaki dia dengan susu. Jatuh atas dalam besen tu daripada kaki dia. Dan orang minum air susu tu. Dengan cekam dia apa semua. La ilaha illallah. Ini heran tak sakit perut lah. Kalau orang mengaku bahawa akan dia tu adalah Imam Mahdi, dia percaya. Setakat saya duduk ceramah ni, di Ipoh ada seorang perempuan yang mengaku dia Imam Mahdi. Perempuan. Dan ada pengikut dia. Tak tahu tuan-tuan, lepas-lepas dia kena dengan jabatan agama tu, tak tahu pergi mana. Dia cikgu perempuan, dia kata dia Imam Mahdi. Orang tanya saya, betul Ustaz, cikgu tu Imam Mahdi? Saya kata imam tu laki, mana pernah imam perempuan. Nama Imam Mahdi tu pun jantan tak. Takkan dia perempuan dan nak jadi tu imam. Orang kita ni tuan-tuan, tang situ pun boleh kena tipu tak. Apatah lagi hak gila, pergi mengaku Imam Mahdi. Dia masuk dalam pejabat saya, dia bertengkar dengan saya punya pegawai saya di luar. Dia rempuh masuk dalam bilik saya terkejut. Dia kata, amboi, nak jumpa ustaz ni mengalah jumpa YB ya. Saya kata, bukannya macam tu.
Hak nak jumpa saya ramai, beratok, abang main langgang. Susahlah. Abang tak ikut queue, abang tak buat temu janji, abang main terpas. Tak apalah bang, abang dah masuk, tak apa. Apa masalah abang? Tak, saya nak tanya Ustaz satu benda. Ya. Kenapa dia orang kata saya bukan Imam Mahdi? Oh, sudah tuan. Dia marah saya. Kenapa orang pakat kata saya bukan Imam Mahdi? Ada yang kata macam tu ke? Pasal ada yang saya dah tahu ni. Kalau saya kata, memang bukan abang Imam Mahdi pun, yang abang bodoh pergi aku, siapa? Mau dia cekak saya tuan-tuan, buat smackdown jenuh pula. Dia jadi John Cena lagu tu buat kat saya, mampu saya lagi. Saya kata dekat dia, siapa yang kata ada lah, dia pun kata saya bukan Imam Mahdi. Saya tak boleh terima. Cuba Ustaz tengok saya. Saya pun buat tengok. Nampak bulu kenin tu tebal, dekat-dekat nak cantum tu, ciri Imam Mahdi tu ada. Kulit pula cerah putih ni, merah-merah pula. Nampak Imam Mahdi tu nampak ada. Yang ni lah ustaz yang saya cari. Saya dengan bangganya tuan-tuan. Yang ni lah. Saya tanya kat dia, abang boleh cakap Arab tak? Tak boleh. Yang tu silap abang. Imam Mahdi pandai cakap Arab. Jadi makna saya bukan Imam Mahdi? Tak, pasal abang tak boleh cakap Arab. Oh, pilah balik abang. Sampailah saya doa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab. Mau 2 tahun dia mengaji tuan-tuan, mampu kita tuan-tuan. Dia kata saya boleh cakap Arab ustaz, saya Imam Mahdi pula. Tuan-tuan yang saya hormati, macam-macam. Dulu di tempat belah saya juga ada semayang guna niat. Semayang pakai niat, tak payah semayang di masjid, semayang Jumaat di rumah. Dan dia hanya perlu niat saja, aku semayang Jumaat, selesai. Tak payah semayang, dia kata, pakai niat saja. Oh, bila kita tanya apa alasan, innamal a'malu bin niyat. Dia baca hadis pula. Segala amalan tu dengan niat, lalu dia pun semayang pakai niat. Pun kena tangkap tuan-tuan. Tapi pengikut dia hidupkan balik. Allahu Akbar, pening pula Jabatan Agama ni. Nak selesaikan masalah-masalah macam ni. Dan yang jadi masalah lagi besar hari ni tuan-tuan, yang duk mendakwa benda yang bukan-bukan ni, bukan setakat orang hak tak mengaji. Ayah Pin bin Ayah Pan tu saya rasa SPM ya. Yang cikgu yang mendakwa dia Imam Mahdi tu, habis kuat dia tu maktab perguruan zaman dulu. Tapi hari ni yang membawa kesesatan, pemikiran yang menggunakan akal ialah orang intelektual yang kononnya berpelajaran, yang kononnya mengkaji dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang Isra' wal Mi'raj, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dia kata mana mungkin manusia boleh naik ke langit tanpa tabung oksigen. Mana mungkin Nabi Muhammad manusia naik ke langit tanpa baju angkasawan. Dia kata sampai sekarang dia tak boleh terima Nabi Muhammad naik ke langit, tak ada angkasawan punya shoot, tidak ada tabung oksigen. Tuan-tuan boleh bayangkan, dia tak percaya hari ini tuan-tuan dengan Nabi Muhammad naik Isra' dan Mi'raj. Dan dia menulis, dia kata manusia bila sampai Gunung Everest saja pun dah tak ada oksigen. Manusia dah duduk atas Gunung Everest pun perlukan oksigen. Oksigen makin menipis. Apatah lagi sampai ke langit. Ini tak mencapai akal. Sains tak boleh terima benda ni. Dia ingat tuan-tuan, sains tu lebih hebat daripada Quran ke mak? Hari ini orang menjadikan sains lebih dipercayai daripada Allah. Bukankah itu tanda-tanda Dajjal? Nabi sebut Dajjal tu dia boleh belah kepala, dia putihkan kepala dan dia cantum dan orang tu berjalan. Hari ini sains dah boleh buat belah kepala, buat keluar tumor, buat keluar otak dia, dimasukkan balik tuan-tuan, tiup apa nama? Ketumbuhan dia bawa keluar, cantum balik dan boleh berjalan. Hari ini dibelah dada ni, dibelah dada, masukkan jantung orang lain, buat keluar jantung dia, masuk jantung baru, boleh berjalan pula.
Dia kata hari ini manusia sedang mengkaji nak menghidupkan balik orang yang dah mati. Subhanallah. Macam dia pula ceramah tuan-tuan, 2 kali minum dah dia. Tak pernah faham, tak faham sudah tak ni. Hak ceramah tak minum ni, dia pakai minum habis dah. Ni cerita di Afrika ni tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Dia kata bahawa satu hari nanti sains boleh menghidupkan orang mati. Agama ini nama dia Scientology. Agama yang berasaskan kepada sains. Dan mereka mula menyimpan mayat-mayat. Kononnya satu hari nanti mayat ni boleh dihidupkan dengan teknologi sains. Bukan Tuan Nabi dah sebut Dajjal tu datang dia bawa kepada kita sampai dia boleh menghidupkan orang mati. Bukan hidup betul-betul. Tuan-tuan melihat baru ni di Korea. Satu kumpulan K-pop mati, seorang mati. Mereka 5 orang. Seorang mati. Kena kanser. 4-5 tahun dia mati. Satu hari mereka buat konsert 4 orang atas pentas. Yang hidup. Tempat yang hak mati itu kosong. Tiba-tiba cahaya turun suluh tempat itu. Dia menyanyi pula dengan mereka. Dia menari. Isteri dia menangis. Mak dia menangis. Dia kata, tu laki aku. Tu anak aku bagai duk teriak. Anak dia dah mati, tapi mereka boleh hidupkan balik anak dia tu di atas pentas. Macam mana cara dia? Dia ambil video dia waktu dia hidup, diletakkan di atas pentas. Digunakan teknik 3D, 4D, 5D, seolah-olah dia sedang menari. Padahal dia bukan hidup. Mereka mengambil video dia, diletakkan balik seolah-olah dia sedang hidup. Lepas ni tuan-tuan, kalau saya mati, moderator Ikram, doktor jadi ahli panel, kursi ni kosong. Tiba-tiba Ikram sebut, kita jemput ahli panel yang pertama, Ustaz Kazim. Cahaya turun, ada depan tuan-tuan. Ustaz. Padahal tuan-tuan, cerita tu diulang balik. Nampak seolah-olah hidup. Sebab tu hari ini tuan-tuan, orang percaya dengan sains. Lebih daripada percaya kepada Al-Quran. Betul kita kena percaya pada sains. Tetapi bukan semua benda tercapai pada akal kita. Manusia nak guna akal, dia tak boleh fikir. Macam mana Nabi Nuh AS hidup dekat 1000 tahun. Ni hak datang hari ni pun Allah tak larat. Hak umur 74. Sambil dengar ceramah, sambil duduk urut lutut. Kena pula kursi tak ada, duduk berdiri, duduk maki. Hak lutut ni pun haram jadah sungguh, nampak. Dia marah kat lutut. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi Nuh 950 tahun duduk dengar ceramah belakang. Agak-agak dagu dia sampai mana? Kita hak umur 80 pun bongkok dah. Dia 800, 900 tahun. Akal tak lepi. Tapi Quran bagi tahu dia ada. Kita hak tua ni pun tak larat dah. Walaupun kita sihat tapi tak larat juga. Saya tak ada duit. Saya kan ada duit, tak ada duit. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kununnya pun tak larat. Tak. Manusia sampai tahap lagu tu. Tapi akal kita tak boleh terima. Boleh tak akal terima Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun? Adik-adik boleh duduk dalam perut ikan? Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ustaz, saya boleh hidup dalam perut ikan. Janji ada wifi. Astaghfirullahalazim. Ada wifi, dia kata clear. Tak ada wifi mampus Ustaz. Duduk dalam laut, dalam perut ikan, dalam laut dalam. Dia bukan laut Selat Melaka. Ikan nun bukan duduk Selat Melaka, laut cetek. Dia duduk tu, lautan dalam tu. Atlantik lah, Pasifik lah, Hindi lah, laut yang dalam. Dalam, atas dalam. Dalam laut satu, dalam perut satu. Macam mana dia boleh hidup? Otak tak boleh fikir. Tuan-tuan belajar tentang Zulkarnain.
Dia pergi satu tempat, dia tak faham bahasa orang ni. Apa hangpa cakap ni? Aku tak faham apa cakap. Allah bagi dekat dia, boleh faham pula. Satu orang yang tak reti nak faham. Bahasa apa engkau orang? Dia dapat tahu bahawa bangsa ni diserang oleh dua bangsa, nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Dia kata, tolonglah wahai Tuhan, selamatkan kami daripada dua golongan jahat ni. Masuk dalam negeri kami, kekoh kami, makan kami, tokak kami. Zulkarnain pun naik atas bukit, tengok di bawah, ramainya golongan Ma'juj, Ya'juj ni. Kata Zulkarnain, baik aku tolong hampa. Cari besi, cari tembaga, cari kayu api, kita bakar, kita buat tembok. Maka siaplah tembok Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat. Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lubang. Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lepas. Soalan dia, tembok ni tinggi mana? Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, Ya'juj dan Ma'juj tak boleh terpa mai. Besar mana, tebal mana, duk tang mana, takkan tak boleh guna tangga. Takkan mereka tak boleh panjat guna tali. Besar mana, tinggi mana, otak tak boleh fikir. Cuma kerja Ya'juj dan Ma'juj melubangi tembok ini sampai nampak dah besar tu dah zaman Nabi. Sampai besar tu dah lubang ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sejak zaman Zulkarnain sampai zaman Nabi besar lagu ni dah. Besar 5 kupang lah lebih kurang. Lubang yang berjaya dibuat. Tu pun ulama-ulama kata, bila azan berkumandang, lubang yang mereka kambuh, tutup. Sampailah azan dah tak ada. Lepas tu dia terpa mai. Jadi tuan-tuan, ada benda yang kita boleh fikir dengan ilmu. Tapi ada benda yang kita boleh terima hanya dengan iman. Dengan iman kita boleh terima. Serupalah dengan perintah hari ini, perintah tentang korban. Nampak tak tuan-tuan korban baru ni? Orang perli ibadat korban orang Islam. Dia tunjuk gambar lembu kena sembelih. Dia tunjuk video tanduk lembu tanduk orang terpelantin. Dia tunjuk pula video orang tanduk lembu. Tergolek lembu. Loh. Seksa sungguh nak tumbangkan lembu. Dia kata, macam ni kah agama yang baik? Inikah agama rahmat? Semelih lembu, bertumbuk dengan lembu, kepak tengkok lembu, nak tumbangkan lembu. Inikah ajaran Islam? Sebenarnya dia kata, korban lembu kerbau ni dah tak sesuai zaman sekarang. Ianya lebih kepada ritual. Sekarang kita ajak masyarakat Islam, korban dalam bentuk lain. Korbankan keegoan, korbankan kesombongan, korbankan kebelagakan, korbankan benda-benda lain. Jangan duk korban binatang lagi. Ini bukan sesuai zaman sekarang. Berapa ramai yang cakap, saya pun fikir yang sama. Yang dalam komen tu jawab, saya pun fikir macam doktor fikir. Saya pun fikir yang sama. Saya kata, hang ni bodoh betul. Gunalah otak macam mana nak tumbangkan lembu. Tuan-tuan di taman ni pun janganlah duk dengan lembu. Pergi panggil ahli sado mana tak tahu, pergi bergaduh dengan lembu tu. Orang pula rakam masuk. Sekarang dah ada satu alat yang boleh masukkan lembu dalam alat tu. Alat tu tumbang, terbalik, sembelih saja. Tak perlu nak tumbangkan lembu tadi. Masukkan dalam satu alat sangkar, tinggal kepala dia keluar. Masuk, kemudian kita terbalikkan sangkar tu, sembelihlah lembu. Tak payah dengan penuh senang lenang. Tak payah macam sekarang tuan-tuan, lembu hambat orang, orang hambat lembu. Tuan-tuan pernah dengar? Unta lari zaman saya buat korban dulu di Ipoh. Masa tu zaman orang suka korban unta. Tempat saya pun buat. Ada satu pakcik, dia beli unta. Dia ajak saya main sembelih korban unta.
Saya pun, bila dia panggil tu, saya tanya dah. Tani'ah lah. Dapat unta besar pahala abang. Pahala paling besar, korban unta. Dia kata, Alhamdulillah, Ustaz tu berjodoh cari orang tahu. Dapat yang ni pun, Alhamdulillah lah. Tapi itulah masalah dia. Unta ni masalah dia. Kenapa? Unta Australia. Habis tu, tak dapat unta Arab. Pasal apa pula? Maklum sajalah Ustaz, Australia tak tahu Islam ke tak? Astaghfirullahalazim. Saya kata, abang cuba tengok dia sunat tak? Kalau sunat tu insya-Allah lah. Dia boleh tanya pula unta tu Islam ke tak? Mampu tuan. Unta terlepas masuk tengah-tengah pekan Ipoh. Lalu kok kedai-kedai Cina pekan Ipoh. Nganga ini binatang apa dia tunggang, dia tengok tadi. Punya seksa. Ada tuan-tuan buat kerbau. Bila dia sembelih kerbau, dia sembelih pula kerbau hak satu lagi, dia tak bagi tidur. Dia tumbang seekor, lepas sembelih, baru tumbang hak nu. Yang hak nu duduk tengok. Lepas ni aku pula. Tuan-tuan faham tak? Kawan dia dan bisik lagi. Tengok-tengok, lepas ni hantar. Hang pula. Tidak. Kawan tu tak senang duduk. Dia putih tadi tuan-tuan, dia hambat orang dalam satu padang macam ni. Ada satu pakcik tu mai pakai kaki palsu. Dia hambat pakcik tu cabut kaki lari. Lagi laju daripada dia kaki. Astaghfirullahalazim. Sampai bila kita nak dengar cerita ni? Ditanduk, di punggung, mati, ditanduk. Jom kita gunakan akal kita. Ciptakan satu alat yang menjadikan lembu tadi disembelih dengan begitu cantik sekali. Itulah dia. Bukannya membuang amalan sembelih lembu. Bukan amalan sembelih korban dibuang. Cari satu cara yang memudahkan untuk menyembelih. Itulah yang ada zaman kita sekarang. Sepatutnya. Jangan kita buat satu benda sampai menolak. Orang hari ini, dia bawakan satu kepercayaan supaya kita tolak ajaran Islam. Tadi saya sebut tentang bersunat. Dia tolak. Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj, dia tak percaya. Dia kata Nabi Ibrahim tu zalim, pergi tinggalkan isteri duduk di padang, di tanah yang batu batan tandus. Tinggal anak kecil, tinggal isteri. Apa punya suami, bapa apa ni. Dalam tempoh berapa tahun, berapa kali saja Nabi Ibrahim datang. Dan bila datang, ada aja masalah dia buat. Macam ni ke contoh? Mula-mula dia tinggal Nabi Ismail waktu kecil. Mai Nabi Ibrahim lagi sekali, Nabi Ismail dah besar, dia nak sembelih pula Nabi Ismail. Apa jenis bapa ni? Dah lah tak bela anak, nak sembelih pula. Kemudian balik ke Palestin, bila Nabi Ismail dah besar, dia mai lagi tengok Nabi Ismail. Nabi Ismail tak ada di rumah, isteri Nabi Ismail ada. Pesan kat laki hang, suruh tukar alang rumah ni. Dia suruh cerai pula isteri dia. Apa jenis bapa ni? Mereka tolak pula Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Inilah cabaran kita di akhir zaman. Cabaran orang menggunakan akal untuk menolak ajaran Islam. Dan kalau kita tak cari guru yang mursyid, kitab yang mu'tabar, saya takut tuan-tuan, kita akan jadi sesat, jadi liberal. Seperti mana yang kita dapat hari ini. Dengan bangganya satu perempuan, dia kata dia hafal berapa juzuk Quran. Dulu dia hafal Quran, sekarang dia kata, dia buka baju depan orang, buka kain depan orang. Tak ada perasaan malu lagi dah. Tak ada perasaan takut pada Allah lagi dah. Daripada sopan, bertukar kepada setan. Apa nak jadi pada hari ini, tuan-tuan? Ni adik-adik hafal Quran ni, tak tahu so nak jadi apa. Kita ingat kot jadi Tok Lebat. Tengok mereka pula buat komedi pula, pakai spender saja, tuan-tuan. Oh, hara, tuan-tuan. Zaman sekarang boleh berlaku. Tak mustahil, dan ia yang sedang berlaku. Tak percaya, tuan-tuan, tengok saya. Saya baru habis 2 bulan berlakon filem.
Jadi hero pula tu. Dulu jadi ustaz, sekarang jadi bintang filem. Itu pun tanda-tanda kiamat, tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah, tak. Dia akan jadi benda-benda itu. Yang kita hak mengaji di sini pun belum tentu lagi selamat. Yang mengaji di surau ni pun belum tentu selamat. Saya dengar satu ustaz ceramah. Bila kita salam, enggak boleh tunduk-tunduk. Jangan tunduk. Nabi enggak buat. Oh, sudah. Tuan-tuan pernah tengok ada orang salam. Mai salam Ustaz Ikram. Nabi enggak buat itu. Enggak ada. Oh, sudah, tuan. Orang hari ni salam macam tu. Kita bila nak lalu depan orang, mak pakcik, tumpang lalu pakcik. Enggak ada. Nabi enggak buat itu. Bid'ah itu. Bid'ah, tuan-tuan. Mampus. Habis itu macam mana nak lalu depan orang? Langkah kepalanya. Gila ke apa, tuan-tuan? Sampai nak tunduk pun tak boleh. Nak bersalam tunduk pun tak boleh. Ajaran apa ini, tuan-tuan? Semua jadi bid'ah belakang ni. La ilaha illallah. Susah hatinya zaman sekarang, tuan-tuan. Nabi Muhammad enggak pakai songkok hitam. Astagfirullahalazim, buang pula songkok. Ni macam mana cerita ni, tuan-tuan? Sebab tu kita di Malaysia ataupun tanah Melayu ni, kita hidup aman beratus-ratus tahun. Sesama kita tak pernah bergaduh. Kita tak pernah berbunuh sesama Melayu. Tak pernah berperang kerana perbezaan-perbezaan ini. Daripada dulu kita menggunakan mazhab Syafi'i. Tak pernah bergaduh. Daripada dulu kita gunakan Asy'ariyah, Maturidiyah untuk tauhid kita. Kita tak pernah bergaduh. Kita gunakan tasawuf, Al-Ghazali. Kita tak pernah bergaduh. Sebab tiga benda ini, asas dalam agama kita, kita ambil tiga ni. Tak bergaduh beratus-ratus tahun Islam datang ke tanah Melayu. Tetapi bermula pada tahun 2000, sudah wujud bibit-bibit kafir mengkafir. Sesat menyesat. Bid'ah membid'ah. Malah ada yang mengatakan halal menumpahkan darah orang yang buat benda bid'ah. Sudah, tuan-tuan. Dan hari ini menakutkan kita. Sampai baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Baca talqin tak boleh. Kafir. Syirik semuanya ada. Dan kita hari ini dah duduk tak seronok dah. Saya sebagai penceramah dah 30 tahun saya ceramah, saya pun dah tak seronok dah, tuan-tuan. Tak seronok dah. Orang hari ini berani bercakap ustaz sesat, ustaz bid'ah. Saya tanya kenapa bid'ah pula? Nabi tak pernah buat 20. Kenapa ustaz buat 20? Nabi cuma buat 20, Nabi cuma buat 8 rakaat sembahyang tarawih. Ustaz sesat. Sabar, Ustaz lo. Jangan cakap cepat sangat sesat. Tak. Saya cakap terang-terang, Ustaz. Saya pegang Nabi, Ustaz. Lain, minta maaf, Ustaz. Ini sesat. Bid'ah. Macam ni, abang. Minggu depan, kita pergi Mekah. Kita sembahyang tarawih di Mekah. Abang pergi cakap dekat tu imam tu. Anta bid'ah. Pasal dia buat 20. Agak-agak abang berani tak? Dia sepak tu Arab, bisu abang tahu tak? Abang boleh cakap dekat tu imam kita. Tu imam tu tua tak larat, tangan pun ketak-ketak. Allah. Bolehlah abang berani cakap. Bid'ah tu imam. Dia sepak pun tak sampai. Pergi cakap dekat tu Arab tu. Jangan cepat sangat. Mereka pun buat 20. Sabang salah. Sebab salah. Tak, saya Ustaz. Saya cakap Ustaz. Saya nak ikut direct dengan Nabi. Saya tak nak pakai mazhab ni. Mazhab ni saya tak mau pakai. Mazhab. Bukan mazhab. Mazhab. Tak, Nabi tak ada mazhab. Pasal apa Ustaz buat mazhab?
Saya kata, empat-empat ni pun ikut Nabi. Empat mazhab ni pun abang, dia ikut Nabi. Dia pun bukan buat mereka punya, bukan ajaran mereka. Hak Nabi hak ni dia pegang yang ni, Nabi buat yang ni, hak ni pegang. Empat-empat betul, tak sesat. Nabi Muhammad pernah sakit pinggang. Nabi Muhammad bawa kumpulan Sariyah, kumpulan 30 orang lebih kurang, tentera berkuda berjalan, Nabi jatuh. Nabi sakit pinggang. Bila Nabi jadi imam sembahyang, Nabi duduk. Lalu Nabi suruh semua sahabat di belakang dia duduk. Sebab dia duduk, dia imam, dia duduk. Satu hari Nabi sakit di Madinah. Nabi jadi imam, Nabi duduk. Sahabat berdiri. Nabi duduk, sahabat berdiri. Yang pertama tadi, Nabi duduk dan sahabat duduk. Mana satu betul? Yang dua-dua duduk atau Nabi duduk, sahabat berdiri? Mana yang betul? Yang nombor satu atau nombor dua? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab dia perbuatan Nabi. Maka Imam Syafi'i dia ambil yang kedua. Imam duduk, makmum kena berdiri. Imam Hambali dia ikut yang kedua. Imam duduk, makmum pun kena duduk. Dua-dua betul. Hang nak ikut yang mana? Hang ikutlah. Kami di Malaysia ambil yang Syafi'i. Itu kaedah dia. Bukan maknanya Syafi'i bawa ajaran baru, Maliki bawa ajaran baru. Tak, dia tak bawa. Dia ambil hak Nabi punya. Kalau abang betul nak ikut pada Nabi, direct dengan Nabi, abang ambil Quran yang ada di rumah abang tu pergi bagi kat surau. Abang cari balik Quran hak zaman Nabi, abang baca Quran tu. Mana nak cari Quran tu Ustaz? Ada kat muzium di Turki. Ada. Quran yang di rumah Hafsah binti Umar ada disimpan di muzium tu. Di Madinah pun ada, di Mekah pun ada, di Turki pun ada. Quran tu tak ada baris, Quran tu tak ada titik, Quran tu bukan macam sekarang punya tulisan. Abang baca balik Quran yang tu, ambil hak zaman Nabi punya. Nak boleh tak erti baca. Pasal apa tak erti baca pula? Sebab itu ulama menerangkan, yang ni baca macam ni, yang ni baca macam ni. Aku buh titik di atas, aku buh titik di bawah, aku buh baris di atas, aku buh baris depan. Supaya hang senang baca. Kalau hang nak direct hak Nabi punya, hang ambil yang asal. Tak boleh baca bang. Abang bukan orang Arab. Abang perlukan baris, abang perlukan titik, abang perlukan tanwin. Sebab tu ulama-ulama dia bariskan supaya bunyinya macam bunyi Arab. Adakah itu bid'ah? Tak, kalau gitu duduk dan diam. Jangan sampai mengutuk orang. Kalau kita nak faham kepada agama tadi, minta belajarlah dengan ulama. Ulama dah kaji, dah faham dah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya tengok adik-adik kita ni duk edar tabung dari tadi, tuan. Jadi yang mana belum masukkan sumbangan dalam tabung tu, bagilah kat mereka supaya mereka senang duduk, saya pun senang ceramah. Tidak saya tengok mereka tu. Bila nak duduk tu buat ni? Cepatkan buat kutipan ke adik oi supaya senang. Saya 10.30 saya nak berhenti dah. Lagi 11 minit lagi kan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, kesesatan. Yang kedua, tentang perang. Yang disebut sebagai perang di akhir zaman. Nama perang itu ialah Malhamah Kubra. Peperangan yang sangat dahsyat. Kalau tuan-tuan baca tentang Albert Einstein, ahli fizik yang terkenal dalam dunia ni, tak kiralah dia Yahudi ke apa, tu masalah dia. Dia kata tentang perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga dan perang dunia keempat. Einstein kata perang dunia dia ada sampai 4. Yang ketiga tu perang dunia yang melibatkan nuklear. Dan yang keempat tu ialah peperangan yang melibatkan senjata yang tak ada senjata. Yang tak ada senjata. Tak tahu tak ada senjata lagu mana. Pakai batu. Kerih gamaknya, pedang gamaknya, panah gamaknya. Itu kata Einstein. Biar pergi kat dia lah. Dia bukan Nabi pun kita nak percaya dia apa. Kita percaya hak Nabi kita.
Nabi kata tentang 3 buah negara. 3 buah tempat. Yang pertama Iraq, yang keduanya ialah Syam, dan yang ketiganya ialah Mesir. Nabi kata akan berlaku tahanan di Iraq dengan dirhamnya. Akan berlaku di Syam, mud dengan dinarnya. Akan berlaku takaran di Mesir dengan dinarnya. Dan kamu akan kembali seperti sedia kala. U'idtum min haitsuma bada'tum. Kamu akan balik semula macam kamu daripada asal. Kamu akan balik semula macam mana kamu dari asal. Kamu akan balik semula macam mana kamu jadi dari asal. 3 kali Nabi ulang benda ni tuan-tuan. Nabi kalau ulang benda yang sama 3 kali, itu menunjukkan bahawa benda itu penting. Benda itu akan berlaku dan benda itu adalah besar. Dan Nabi ulang, kamu akan balik macam asal. Kamu akan balik macam asal. Kamu akan balik macam asal. Mula-mula Nabi sebut tentang 3 buah negeri ini akan bergolak. Pergolakan yang pertama Nabi sebut di Iraq. Dan Iraq daripada dulu sampai sekarang sentiasa bermasalah. Orang yang mula menyebarkan Islam di Iraq namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bawa Islam, dia sebarkan Islam di Iraq. Waktu tu Iraq belum Islam. Sahabat Nabi ni bawa Islam. Begitu juga di Mesir. Orang Islam bawa Amru al-As dan sebagainya. Umar al-Khattab hantar Amru al-As misalnya. Dan tuan-tuan cuba lihat orang Iraq, orangnya Arab. Dia berbeza dengan Iran. Iran bukan Arab, Iran ialah Parsi. Iraq itu adalah Arab. Dan Nabi sebut bahawa di antara kerosakan yang akan berlaku ialah kemusnahan Iraq. Dan sungguh tuan-tuan, selepas berlaku peperangan Iran dan Iraq awal tahun 80-an. Berlaku pula pada awal 90-an. Iraq dibom bertubi-tubi. Sehinggalah hancur kerajaan dia. Mati pemimpin dia. Akibat daripada fitnah yang kononnya mengatakan bahawa Saddam Hussein itu mengeluarkan bom atom, bom nuklear besar-besaran. Akibat daripada fitnah dihalalkan diserangnya Iraq daripada penjuru kanan kiri atas bawah, dari laut daripada darat. Dan bila jatuh kerajaan Saddam, sampai sekarang orang tak jumpa pun bom dia. Sebaliknya puak Amerika yang jumpa minyak, yang jumpa macam-macam, jadi sumber kekayaan. Dan Nabi sebut tanda-tanda kiamat, sungai yang terdapat di Iraq akan jadi kering. Dan pada masa itu muncullah emas-emas yang akan direbutkan oleh manusia. Dan hari ini tuan-tuan, sungai Euphrates dan sungai Tigris sedang mengering. Dan timbul kota-kota lama yang telah hancur, yang ditenggelami sungai beribu-ribu tahun, hari ini dah tumbuh dah. Kemungkinan lagi sekali tuan-tuan, Iraq akan berhadapan dengan kekayaan ini yang akan merebutkan berlakunya peperangan. Dan telah berlaku. Yang kedua kata Nabi, Syams. Dan tuan-tuan kena ingat, Syam bukan negeri Syria semata-mata. Syam melibatkan Palestin, Lebanon, Syria dan Jordan. 4 negara ini membentuk satu kawasan yang dipanggil Syam. Sekarang ini ada 4 negeri. Bagaimana mereka menghancurkan negeri Syam? Perancis ambil sikit, England ambil sikit, Itali ambil sikit. Dia divide and rule. Dia pecahkan negeri Syam. Palestin dapat dekat British. British dia bagi dekat Israel. Akhirnya sekarang wujud negara haram Israel. Dia pecahkan negeri Syam jadi lemah. Syria dia bagi dekat Syiah. Sampai sekarang tak aman-aman Syria. Begitu juga dengan Lebanon. Dia bagi umat Islam berpecah. Sampai sekarang tak pernah nyaman, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Syria jadi lemah.
Dan Nabi sebut yang ketiga, Mesir juga akan diporak-perandakan. Dan sampai sekarang tuan-tuan, Mesir masih lagi dalam keadaan belum aman sepenuhnya. Sejak berlaku peperangan dengan Israel, berlaku pemberontakan, berlaku pergaduhan, tunjuk perasaan. Sampai sekarang tuan-tuan, suasana ketidaktentuan berlaku di Mesir. Rampasan kuasa dan sebagainya. Dan kata Nabi, bila berlaku kerosakan ini, kamu akan kembali balik seperti dulu. Kamu akan balik seperti dulu. Maka ulama-ulama bincang. Apa maksud Nabi kata, kamu akan balik seperti dulu? Yang pertama, ada yang mengatakan bahawa kita akan kembali balik seperti zaman dahulu. Iaitu umat Islam diseksa, dibunuh, dihalau dan sebagainya. Yang kedua, maksud kembali seperti dahulu. Umat Islam kembali menjadi jahiliah. Menyembah patung, melakukan kerosakan, melakukan maksiat secara terang-terangan dan berlakunya kerosakan akidah macam zaman kamu dulu-dulu. Dan yang ketiga, ulama-ulama mengatakan bahawa pada zaman itu balik seperti dahulu. Kamu tidak ada lagi peperangan yang melibatkan bom yang besar-besar macam sekarang. Kamu sebaliknya menggunakan panah, menggunakan kuda dan sebagainya. Batu jadi senjata. Jadi tiga pendapat ini merujuk kepada hadis yang saya bacakan tadi, bahawa bila berlaku saat itu, umat Islam salah satu akan jadi tiga benda ini, ataupun menjadi ketiga-tiganya. Maka ulama-ulama mengambil yang ketiga itu, disandarkan kepada ayat Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 30. Wa'idtum, hendaklah kamu mensediakan kekuatan tentera kepada tentera berkuda sebagai sumber kekuatan kamu. Surah Al-Anfal ayat 30. Buatlah persiapan daripada tentera-tentera dan tentera-tentera berkuda. Dalam Quran sebut tuan-tuan. Dalam Quran sebut. Sebab tu ulama-ulama kata tadi, mungkin akan berlaku satu peperangan. Teknologi telah hancur. Dan pada masa itu manusia balik pada asal. Berperang menggunakan kuda. Berperang menggunakan memanah. Sayyidina Umar mewajibkan kepada orang Syam memanah, menunggang kuda dan berenang. Maka kita pun tuan-tuan, untuk anak-anak kita ni, tiga benda ni kita kena bagi. Berkuda, memanah dan berenang. Ni Padang ni buat kolam renang. Buat kolam renang. Anak kampung, anak taman main berenang sini. Belajar berenang. Bukan belajar buat TikTok. Ni anak muda kita buat TikTok, gedik, duduk menari, duduk tunjuk punggung. Banyak. Gedek. Kita pun ada TikTok, kita pun kadang-kadang tengoklah ni apa pula ni. Astaghfirullah. Lepas 2 minit cari balik. Tang mana tadi tu? Oh, sudah ni. Jahat punya perangai ni tak ni. Suruh depa ni, adik-adik kita ni memanah. Suruh depa tuan-tuan berkuda. Bukan kita nak perang. Tak. Allah kata, buat persiapan kekuatan, minda, tenaga. Sebab bila berlaku banjir, ABC tak pakai lah. Katalah taman ni banjir tuan-tuan. Banjir. Masa tu nak pakai ke matematik tambahan? Masa tu pakai berenang. Kalau tak reti berenang, nak buat apa? Aiman. Tak payah bimbang pakcik. Dia 9A SPM. Tak tuan-tuan. Dia nak berenang. Berenang tu. Badan jadi sihat. Jantung jadi kuat. Darah jadi tegap. Elok dada dia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang berenang. Dada begini jalan. Kuat. Badan sihat. Dia boleh kontrol pernafasan. Dia boleh simpan pernafasan dia. Kalau tuan-tuan ajar anak-anak kita memanah, dia boleh jadi fokus. Dia boleh jadi fokus. Lama pop. Otak dia boleh fikiran elok ya. Sebab zaman sekarang budak tak fokus. Nak bagi fokus, belajar memanah. Sayang tuan-tuan, yang jadi raja memanah sekarang Korea.
Orang Korea memanah tuan-tuan. Juara dunia, juara Olimpik. Kita Melayu pun juara memanah di Pampel. Dapat beruang. Mana faham? Tak faham sudah. Adik kita kat baju merah dia gelak. Dia pernah memanah kat Pampel ke maknya tuan. Allah. Memanah yang begitu cantik jadi tempat judi tuan. Yang ketiga, naik kuda. Naik kuda. Surau ni buat kolam renang satu, beli 3 ekor kuda. Hari Jumaat, hari Sabtu, naik kuda satu taman. Satu taman, budak-budak datang. Setengah nak mandi, setengah naik kuda, setengah nak memanah. Tuan-tuan tak perlu susah hati lagi. Orang muda akan datang ke surau. Yang pertama sebab mereka nak berenang. Yang kedua sebab mereka nak memanah. Yang ketiga sebab mereka nak round kampung, naik kuda. Gedung. Mereka tak naik motor lah, naik kuda. Lama-lama surau jadi hidup. Lama-lama budak jadi berdisiplin. Lama-lama anak kita jadi berakhlak. Mereka kenal. Dan mereka cekap, tuan-tuan. Ini cara paling senang nak tarik anak-anak muda. InsyaAllah. Dia boleh naik kuda, nama dia stopper. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Tak? Stopper, ikon pemotoran. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi, bila kita dengar cerita-cerita yang sekarang ni macam-macam, memang kita jadi susah hati. Kita nak dengar tentang kiamat. Nak dengar tentang makanan tak cukup. Sekarang harga barang mahal. Susah hati kita. Telur pun susah cari. Harapan kita makan telur. Telur pun tak ada. Susah hati kita. Tapi orang yang beriman, dia tak susah hati. Zikir makanan dia. Sabar kekuatan untuk dia. Solat itu penyambung kekuatan untuk Allah bantu dia. Sebab itu macam Datuk Doktor sebutkan tadi, kita ada surau, kita ada masjid. Jom tuan-tuan, kukuhkan kedudukan jamaah di surau kita. Benteng-benteng yang dibina tadi, Ya'juj dan Ma'juj, tak boleh masuk dalam kampung kita. Kalau Zulkarnain membina benteng yang kuat, kita juga membina benteng yang kuat. Kerana di luar sana, Ya'juj dan Ma'juj manusia biasa, yang bukan yang betul-betul. Yang kita kata nak merosakkan kita, dia tak lepas tuan-tuan. Tak lepas benteng tu. Di sini ada benteng kasih sayang. Kami tak bergaduh. Di sini ada benteng perpaduan. Kami tak berpecah belah. Di sini ada benteng kerjasama. Hampa jangan duk rosakkan. Di sini ada benteng hormat menghormati. Hampa jangan nak fitnah kami. Kami di sini kuat. Benteng kami kukuh daripada pahaman Ya'juj dan Ma'juj. Hampa pergi jauh-jauh. Lama-lama tuan-tuan, dadah tak masuk, syabu tak sampai, ekstasi tak sampai, ajaran sesat pun tak sampai, kerana kita membina benteng Zulkarnain di sini. Walaupun tak nampak benteng itu, tetapi nampak dengan perpaduan kita. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bercakap tentang soal Dajjal yang nak menyesatkan kita, yang nak menipu kita. Kalau orang tanya, Dajjal tu apa? Dajjal tu penipu. Maka kita di sini membina kekuatan iman. Sebab orang yang beriman, dia tak mudah ditipu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dia takkan mudah ditipu. Dia siasat. Dia takkan bawa budaya Dajjal masuk dalam taman kita ini. Kenduri kahwin dia, kenduri kahwin yang memenuhi syariat. Sambutan hari jadi dia, sambutan yang memenuhi syariat. Dia nak buat apa benda pun, dia fikirkan tentang agama. Lama-lama tuan-tuan, Dajjal tak makan saman dengan dia. Pergerakan kita kuat. Tuan-tuan yang saya hormati. Tapi kalau kita berpecah belah,
Kalau kita saling salah menyalah, benci membenci, boikot memboikot, pulau memulau, benda-benda inilah yang akan merosakkan kita. Dia menghancurkan kita. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan program kita pada hari ini ada manfaat. Ada yang boleh menimbulkan semangat pada kita untuk jaga anak-anak kita. Saya hari ini tak fikir dah anak saya nak kerja apa. Saya ada 5 orang anak. Saya tak fikir dah anak saya nak kerja apa. Mereka nak sambung belajar ke, mereka nak berhenti belajar ke, mereka dapat kerja ke, mereka tak dapat kerja ke, itu rezeki Tuhan. Anak saya yang pertama dah selesai dah ijazah dia. Yang nombor 2 bulan 8 ni habis dah. Ijazah dah. Nombor 3 tamat dah. Nombor 4 buat farmasi. Nombor 5 ni farmasi juga. Saya tak fikir dah nak kerja apa. Yang saya fikir ialah nak selamatkan akidah mereka. Yang saya fikirkan ialah nak selamatkan iman mereka. Saya nak jadi macam Nabi Yaqub, nak jadi macam Nabi Ibrahim yang tanya pada anak-anak dia, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apakah yang akan kamu semua sembah selepas aku mati? Kalau ayah mati, hampa nak sembah apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami nak sembah Tuhan yang telah disembah oleh Nabi Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail. Kami nak sembah Allah saja. Kita kena sediakan kekuatan akidah pada anak kita. Yang ni ya tuan-tuan, rezeki Tuhan bagi. Dia nak kerja apa pun Tuhan bagi kat dia. Tapi pastikan sebelum kita mati, kita tinggalkan akidah yang baik, yang benar untuk anak kita. Sebab sekarang tuan-tuan, ada orang yang sanggup isytihar keluar daripada Islam hanya kerana orang marah dia nak jadi pondan. Dia kata kalau macam ni susah sangat nak jadi perempuan, baik saya jadi keluar daripada Islam. Dia sanggup buang Islam, janji dia jadi perempuan padahal dia jantan. Tuan-tuan tak susah hati benda ni? Ada orang yang duk menyanyi lagu nasyid, lagu agama ni tuan-tuan, hari ni jadi pondan, tuan-tuan tahu tak? Dulu duk menyanyi nasyid, menyanyi duk gini pegang nasyid. Lah tu dia pondan pula dah. Sudah. Pelik oh. Tak mustahil tuan-tuan, hak ceramah ni pun sok jadi pondan ni. Tanya boy, akan jadi tuan-tuan. Cabaran ni. Tuan-tuan tahu tak hari ni ada budak-budak muda kita yang buat kursus kononnya nak belajar tentang agama lain. Dan masuk dalam rumah ibadat orang lain. Duduk dengar ceramah. Ini apa. Hak masjid dia tak mai, surau dia tak mai, dia belajar tuan-tuan. Dan ada ustaz yang bawa, jom kita belajar tentang agama lain. Siapa suruh? Tuan-tuan tak susah hati. Pelopornya orang yang mengaku Islam. Masjid hang tak sampai, surau hang tak semayang, hampir duk cokoh, duk tengok orang lain semayang. Konon-kononnya nak belajar budaya masyarakat berbilang kaum. Tak kena tuan-tuan. Tak kena. Sebab tu, banyakkanlah program untuk menguatkan akidah anak-anak kita. Supaya tidak jatuh kepada kesesatan yang membawa kepada kerosakan kita di dunia dan kerugian kita di akhirat. Jadi sekadar itu sahaja. Saya minta maaf pada tuan-tuan jika terkasar bahasa. Terima kasih pada saudara Ikram, saya ngusik dia. Terima kasih pada doktor. Terima kasih pada semua tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berakhir kita program pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah saya nak umum 2-3 perkara. Okey, yang pertama kita ada buat lancarkan pengumpulan Al-Quran yang sudah tidak digunakan di rumah ataupun lama-lama, kitab-kitab lama. Jadi insya-Allah kepada semua
Yang nak hantar esok boleh hantar di restoran Haji Ramli. Saya tunggu di situ. Kilo RM RM5 untuk kita bawa balik ke Kulim untuk kita buat proses permurnian insya-Allah. Al-Quran tidak layak disebut sebagai pelupusan kerana kalam suci Al-Quran. Al-Quran perlu sebut murni untuk kita memuliakan sesuatu Al-Quran insya-Allah. Esok boleh hantar sehingga 20 hari bulan insya-Allah. Yang mana ada di rumah, ada kitab-kitab Al-Quran lama yang ada di rumah, insya-Allah boleh pergi di restoran Haji Ramli insya-Allah. InsyaAllah yang kedua, saya minta ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini, mohon doakan pelancaran Allah ala Sayyidina Muhammad Kompleks Ribat Kanzul Ulum yang ada di Langgang insya-Allah. Saya sedang membina insya-Allah lebih kurang dalam RM600,000 untuk kita menempatkan lebih kurang dalam 40 orang pelajar yang sudah ada. Mereka sekadang bertempat sementara di Batu Us insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang memberi insya-Allah nak beri dana, boleh terus kepada saya ataupun ke akaun Ribat Kanzul Ulum insya-Allah. Dan yang terakhir, saya memohon maaf kepada semua yang ada di sini. Andainya saya ada terkasar bahasa, tersilap bicara insya-Allah. Sebab saya kali pertama jadi moderator kepada Datuk dan program sebesar ini insya-Allah. Jadi kita minta Datuk untuk membaca doa kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ajna wa inna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ba'alaka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.